Madinah Al-Munawwarah adalah bandar yang dibina dengan sangat terancang. Daripada zero. Nabi susun satu persatu. Sebab itu kalau orang yang kerja bahagian perancang bandar, town planner, salah satu nama besar di dalam perancang bandar adalah Nabi Muhammad SAW. Dia bangunkan Madinah tu daripada kosong. Sampai jadi satu penempatan yang sangat tersusun. Baginda Nabi telah bahagikan Madinah kepada beberapa khittah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terima kasih saudara saya Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Dewa Al-Hafiz selaku rakan bicara wara pada malam ini. Yang saya hormati Datuk Haji Hamdan bin Hussein, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuantan. Yang saya hormati juga Datuk Hasnul Hamidi bin Harun, Ahli Majlis Bandaraya Kuantan. Yang diraikan juga Tuan Yusof bin Hussein, Setiausaha Majlis Bandaraya Kuantan. Seterusnya pengarah-pengarah jabatan. Tak dilupakan para pelajar Pusat Pengajian Tahfiz Ribat Az-Zahra, Balok. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini. Dan seterusnya dapat bertatap muka untuk membincangkan satu tajuk Masyarakat Madani Trust Bandaraya Lestari. Hadirin hadirat sekalian, kebelakangan ini kita mendengar satu kalimat yang kembali dipopularkan, iaitu kalimat Madani. Lalu timbullah pelbagai perbahasan tentang apakah yang dimaksudkan tentang Madani ini. Ada pro, ada kontra. Tetapi kalau kita lihat perkataan Madani ini adalah dinisbahkan kepada Madinah Al-Munawwarah. Itu asasnya. Sebab itu kita lihat, barangkali Al-Fadhil Ustaz lebih maklum dalam perbincangan ilmu qiraat. Qiraat yang 7, qiraat Sabah, disebutkan sebagaimana dihimpun oleh Imam Asy-Syatibi dalam Matan Syatibiyah. Ada di antara 7 ulama itu, salah seorang tu namanya adalah Nafi' bin Nu'aim Al-Madani. Dia ni orang Madinah, anak murid dan perawinya bernama Qalun dan juga Warash. Jadi salah seorang tu namanya Nafi' bin Nu'aim Al-Madani. Begitu juga kalau kita lihat ada seorang tabi'in yang bernama Umarah bin Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari Al-Madani. Yang mana dia ni seorang tabi'in, dia telah membawakan satu riwayat tentang bagaimana dia mendengar Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada ayah dia, "Ma yamna'uka an taghrisa ardaka?" Apa pasal awak tidak tanam pokok di tanah awak yang luas ini? Awak biar terbiar begitu saja. Ayah dia jawab, "Ana syaikhun kabirun amutu ghadan." Aku dah tua, esok nak mati dah. Tak payahlah tanam pokok. Orang lain makan, rugi. Ayah dia jawab begitu. Maka Umar kata, "A'zim alaika lataghrisannaha." Engkau mesti tanam pokok. Jangan biarkan tanah tu kosong. Tanam pokok. Falaqad ra'aitu Umar bin Khattab yaghrisuha biyadihi ma'a abi. Aku tengok Umar Al-Khattab sendiri datang, tanam pokok itu dengan ayah aku sekali. Jadi dia ni juga menggunakan nisbah Madani. Dia orang Madinah. Ataupun macam kita yang mengaji Al-Quran, kita kenal dengan ayat-ayat Quran ni, ada ayat dipanggil Makkiyah dan satu lagi Madaniyah. Ayat Makkiyah ni yang turun di Mekah, ada 86 surah. Ayat-ayat atau surah yang turun di Madinah dipanggil Madaniyah. Ada berapa surah? Ada 28 surah. Maka dalam membicarakan tentang Madani ini adalah kita bercita-cita nak mewujudkan masyarakat yang membangun seperti mana masyarakat di kota Madinah Al-Munawwarah dulu. Dan kita nak membangunkan bandar kita sama macam cara Nabi bangunkan bandar Madinah.
Tuan-tuan sekalian, Madinah ni dia bukan bandar yang dibina secara tak terancang. Madinah Al-Munawwarah adalah bandar yang dibina dengan sangat terancang. Daripada zero. Nabi susun satu persatu. Sebab itu kalau orang yang kerja bahagian perancang bandar, town planner, salah satu nama besar di dalam perancang bandar adalah Nabi Muhammad SAW. Dia bangunkan Madinah tu daripada kosong sampai jadi satu penempatan yang sangat tersusun. Baginda Nabi telah bahagikan Madinah kepada beberapa khitah kejiranan ataupun presin. Dan setiap khitah itu Nabi wujudkan satu kawasan mesti ada musalla ataupun ada masjid. Dan masjid ataupun musalla itu diletakkan dalam jarak 200 meter dalam lingkungan daripada setiap presin ataupun khitah itu. Dan zaman Nabi ketika itu di Madinah ada 9 masjid selain daripada Masjid Nabawi. Dan setiap khitah itu pula Nabi buatkan ada perkuburan dia sendiri. Artinya Nabi susun kota Madinah. Sama juga dari segi pembangunan ekonomi. Nabi telah pindahkan pasar di kawasan Az-Zubair. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, Az-Zubair ni 150 meter daripada arah Masjid Nabawi. Dekat saja. Kesan tinggalannya masih ada. Nabi pindahkan ke kawasan Saniyatul Wada di sebelah utara. Di kawasan Al-Manakhah. Al-Manakhah ni sekarang ni, ramailah orang kita pergi ke kawasan tu. Dia dah buat macam Kak Buksil punya kawasan. Ada ikan bakar dan macam-macam lagi. Dan Nabi telah berikan satu arahan yang jelas. La tatahajjaru. Biarkan jualan secara terbuka. Macam kita buat cara pasar tani. Jangan ada dinding, jangan buat bangunan, biarkan secara open air. Zaman Nabi telah diperkenalkan kaedah itu. Cuma zaman Khalifah Hisham bin Malik, Khalifah dinasti Umayyah ke-10, barulah dia buat binaan di kawasan tapak Al-Manakhah itu. Kemudian Nabi juga telah merancang bandar Madinah, reka bentuk kediamannya ada seni dia. Dan kediaman yang dibina di zaman Madinah itu mesti memelihara hak dan juga privasi penghuni dia. Sebab itulah apabila ada orang marah kepada majlis bandaraya, nak renovate rumah kena kebenaran, kalau tak buat salah, sambung rumah sendiri bukan pakai duit awak. Tak. Apabila kita renovate rumah, mengganggu ketenteraman rumah orang atau menyekat orang punya kebebasan, itu adalah kesalahan dalam agama. Sehingga Nabi mengajarkan fala tahjubur rih. Jangan awak bina binaan yang menyekat angin masuk ke rumah orang. Kenapa? Sebab asalnya tak berdinding. Awak buat dinding tanpa kebenaran. Ataupun awak sambung dapur sampai ke longkang belakang, air menitik masuk ke laman rumah orang atau belakang rumah orang. Jadi ini bukan peraturan duniawi. Ini peraturan Nabi susun supaya orang selesa duduk dalam kediaman masing-masing. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Nabi membangunkan Madinah, Nabi memastikan benda paling mustahak ketika itu bekalan air bersih. Disebabkan zaman Madinah, air bersih tidak dikawal oleh orang Islam. Kalau Islam baru pindah masa itu, baru hijrah. Jadi kebanyakan air yang terawat ini dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Lalu Nabi telah menyatakan hasratnya, mayashtari bi'ra rumata fayakunu dalwuhu fiha ma'adila'il muslimina bi khairin lahu minha fil jannah. Siapa-siapalah boleh beli telaga Roma. Ada satu telaga yang begitu strategik sekali. Dan aku doa kalau siapa dapat beli, setiap kali orang ambil air, dia akan dapat pahala sampai bila-bila. Ni hadis riwayat Tirmizi dengan Baihaqi. Jadi dipendekkan cerita, ramai orang nak membeli tapi Yahudi itu tak nak jual. Pemilik asal telaga itu tak nak jual. Sampai dibuat signboard besar, la abi'ul ma' lil muslimin. Aku takkan jual air ni pada orang Islam. Pergi ni. Tapi akhirnya berjaya dibeli oleh Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang mana Osman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu, dia berjaya membeli telaga itu dengan harga yang sangat mahal. Luar biasa sekali harga. Tetapi dia tetap mampu membelinya kerana dia adalah jutawan ketika itu. Sebab itu Osman sampai sekarang kaya. Dan perigi itu masih ada. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, ada kawasan nama Bi'run Osman. Perigi atau Telaga Osman. Masih ada sampai sekarang. Dan dia ada kawasan kebun di situ. Sahaja Osman dia pernah tanam. Ada 1,550 pokok kurma. Dan masih lagi mengeluarkan hasil. Bila bergenerasi-generasi. Rezeki masih ada di situ. Jadi tuan-tuan dia nak berangkat cuti sekolah, ziarah Madinah, pergi je sendiri, tahan teksi Ujrah putih tu. Dia tanya, Rahfan, bagaimana?
Bi'run Osman, semua orang tahu. Cakap elok-elok, Bi'run Osman, yang cakap Kelantan, dia tak faham. Rafiq, Bi'run Semeh. Semeh ke apa dia? Semeh. Semeh duk mana Kota Baru kau? Bi'run Osman, ke Semeh. Semeh tak ada. Itu yang keempat. Yang kelima, Nabi buat insentif untuk tanam pokok secara besar-besaran. Sebab itu kita pergi ke Madinah, kita tengok muka buminya berbeza dengan Mekah. Mekah agak gersang tandus. Berbanding dengan Madinah, sekarang dah ada pakej baru pula dah, bersantai di ladang kurma. Satu pakej baru orang sana sediakan. Duduklah ramai-ramai bawa pokok kurma, dengar ceramah, dengar menasib bagai-bagai, sambil makan unta, makan kambing. Itu pokok-pokok yang ditanam itu, inisiatif yang dilakukan sejak daripada zaman Nabi SAW. Nabi minta ramai orang supaya tanam pokok. Itu sebablah zaman Nabi, siapa yang usahakan tanah terbiak, maka mereka akan diberikan anugerah tanah itu. Dan ini dalam kaedah fiqh ada disebutkan, man ahya ardan maitatan fahiya lahu wa laysa li'irkin zalimin haqqun. Terkenal dalam fiqh ada satu bab ihya al-mawat, iaitu membuka tanah yang mati dan juga kita bercocok tanam pada tanah itu. Jadi ini yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Sebab itulah dalam konteks Malaysia yang nak melaksanakan Madani ini, walaupun akronimnya telah ada dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, tapi bagi saya memiliki akronim tersendiri untuk kalimat Madani ini. M, masyarakat adalah majikan. A, amanah jangan dilupa. D, dana mesti dimanfaatkan. A, aduan wajib diterima. N, negara segeralah dibangunkan. Dan I, inisiatif tulen dan terbuka kepada semua. Maka kaedah Madinah ini yang kita nak bawa, pembudayaan masyarakat bertamadun yang kita nak bawakan ke dalam bandaraya kita Kuantan yang dikasihi ini. Wallahu'alam. Alhamdulillah, barakallahu fiqh. Terima kasih pada Datuk Pat. Jadi maksud Madani itu sendiri kita boleh lihat ya Datuk Ya. Maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan berkenaan masyarakat, generasi dan sebagainya. Sebab itu kalau kita tengok usaha untuk membentuk masyarakat dengan menyemaikan nilai-nilai murni, macam mana Datuk kata tadi, yang penting hati kita yang paling utama untuk kita nak jadikan masyarakat tu dibentuk dengan adanya adab, berilmu dan boleh terus kita kemenjadian dalam Bandaraya Lestari itu akan terhasil Datuk. Baik. Seterusnya Datuk, kalau kita lihat dalam surah Sabah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Maksud ayat yang kita lihat di hujung tu Datuk, menceritakan tentang negerimu adalah negeri yang baik, yakni tenteram, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Satu lagi surah Datuk, dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama' lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan maksudnya, jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Baik Datuk. Ya. Boleh Datuk rungkaikan apa yang ada dalam isi kandungan yang Allah nukilkan tu. Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Dua-dua ayat ini, dia ada saling kaitan antara satu sama lain. Iaitu berceritakan tentang bagaimana apabila penduduk sebuah negeri atau bandaraya itu, mereka ada dua perkara. Dia panggil IT. IT ni bukan information technology, tetapi IT ni iman dan takwa. Apabila dia ada iman dan takwa ini, Allah bukakan berkat di dalam bandar itu. Sebab itu bila Al-Fadhil Ustaz sebutkan tentang surah Sabah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.
Sabak ni kita kena ambil pelajaran daripada dia. Negeri Sabak ni tuan-tuan adalah negeri yang sangat maju, luar biasa sekali, menjadi pusat perdagangan terpenting di utara Arab ketika itu. Sabak ni negeri tua, negeri lama di sebelah selatan Jazirah Arab, abad ke-11 sebelum Masih. Dia peradaban yang begitu besar sekali. Dan penduduk Sabak ini terkenal dalam sejarah sebagai bangsa yang berperadaban tinggi. Yang mana kemudiannya popular menjadi negeri contoh kepada banyak negeri-negeri yang lain, sehingga disebutkan qad kana li sab'in fi maskanihim ayat jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, iaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka ada kebun. Kemudian dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang Tuhan berikan dan bersyukurlah atas rezeki ini. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Surah Sabak ayat 15. Kata ulama tafsir, Sabak ni dulu dia telah berjaya bina sebuah empangan gergasi yang mana dinamakan sebagai empangan Ma'arib. Tingginya 16 meter, lebar 60 meter, panjang 620 meter. Empangan ini, dia buat zaman itu bukan teknologi sekarang, zaman kuno. Dia boleh buat empangan yang menghubungkan 2 dataran dan selama 1,500 tahun, negeri Sabak subur, aman dan juga makmur. Sebab itu sampai sekarang, kalau kita pergi ke tempat tinggalan mereka di Yaman ini, runtuhan empangan itu masih boleh dilihat sampai sekarang. Punyalah teknologi dia, engineer dia, arkitek dia punya hasil binaan, masih ada sampai sekarang. Majunya teknologi mereka. Zaman Sabak ni hadirin hadirat sekalian adalah zaman yang sangat makmur. Kata para ulama tafsir, zaman itu, mana-mana perempuan yang melalui di bawah pokok buah, mereka tak perlu petik buah dengan cara nak kena panjat atau nak kena kait pun pokok itu. Mereka cukup dengan junjung bakul saja. Di bawah pokok-pokok itu, buah-buah itu akan masuk sendiri di dalam bakul. Begitu lebatnya buah, lalu saja. Banyak betul. Rendam-rendam pokok. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Qatadah. Ini dalam tafsir. Begitu juga perjalanan mereka yang berulang-alik daripada Sabak ke Syam. Syam ni belah Syria, Palestin, Jordan, Israel, Palestin sekarang ni. Itu semua dipanggil Syam. Lebanon itu semua Syam. Daripada selatan nak pergi ke utara, yang memakan jarak ribuan kilometer, musafir yang zaman itu, mereka tidak memerlukan kepada bekalan yang banyak untuk berjalan. Dan mereka tak perlu takut kepada ancaman perompak kerana begitu aman sekali. Sebagaimana disebutkan oleh Zamakhsyari, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِي اللَّيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat padanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Dalam surah apa ayat itu? Surah Sabah ayat 18. Tapi sayang, masyarakat di Sabah ketika itu, disebabkan teknologi mereka tinggi, orang alim berilmu ramai, tapi akhirnya mereka lupa diri. Kemewahan dan kehebatan kemakmuran itu menyebabkan mereka engkar kepada Allah yang telah selama ini melimpahkan nikmat pada mereka. Mereka juga telah melupakan seruan para rasul, bahkan mereka ambil keputusan untuk sembah matahari. Padahal Ratu Sabak pernah tunduk kepada ajaran Nabi Sulaiman, tetapi beberapa generasi yang kemudiannya mulai engkar dan mereka kembali sembah matahari. Justru itulah Allah timpakan kepada mereka azab berupa banjir besar yang terjadi kerana runtuhnya empangan Ma'arib
tahun 542 sebelum Masihi. Banjir besar ini begitu dahsyat sekali. Dalam tafsir disebutkan, seluruh negeri rata banjir dahsyat ini. Luar biasa sekali. Kebun anggur, kebun-kebun kaum Sabak lenyap terbenam oleh air. Kemudian kerajaan Sabak itu Tuhan uji pula menjadi kering dan dihancur leburkan selepas itu. Banjir, basah, kering, terus hancur. Dan kaum Sabak ketika itu masyarakatnya telah terpecah-pecah. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang terpaksa pindah ke wilayah utara Arab, ada yang pindah ke Mekah. Itu yang jadi penduduk Mekah yang migrate daripada Sabak. Ada juga pergi sampai ke Syria. Dan mereka ini Allah telah gantikan dengan kerajaan Himyar ataupun kerajaan Tubak, yang mana disebut oleh Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 37. Mengapa mereka dihancurkan? Why? What is the because? The because itu tuan-tuan, kalau kita tengok ayat-ayat dalam Quran kaum Sabak ini, yang menceritakan tentang tamadun kaum Sabak ni hanya 2 ayat saja. Selebihnya semua cerita kehancuran dan kejatuhan mereka. Tak lain tak bukan kerana mereka tidak syukur dengan nikmat. Sebab itu bagi kita yang duduk dalam negeri Pahang Darul Makmur, kita duduk di bandaraya Kuantan yang begini indah. Kuantan ni tuan-tuan, kalau orang luar puji sangat. Kecuali adalah masalah-masalah yang dalam proses penyelesaiannya. Tetapi secara umum orang luar suka. Sebab kita ada semua. Kita ada laut, kita ada bukit, kita ada air terjun, kita ada komplit. Segalanya ada. Walaupun tidaklah semeriah Kuala Lumpur, tapi kita ada banyak tempat-tempat yang bersifat alam semula jadi yang begitu cantik. Setengah bandaraya di Malaysia ini, mereka kalau nak beribu, duduk bawah pokok, duduk bawah lampu, baring tepi padang. Sebab dia tak ada pantai yang cantik macam kita. Yang kita Teluk Cempedak itu tak ada orang kabar tak lawa. Dulu lagi lawa lah, manusia pun gitu. Dulu lawa, sekarang tak apa lawa. Itu biasalah, umur dah melengkat. Tapi kita ada benda itu. Setengah bandaraya yang kita pergi kadang, malam matilah. Pukul 10 duduk rumah belaka dah. Ini nikmat Tuhan bagi. Kita risau nikmat yang Tuhan bagi kepada kita ini, kita tak jaga elok-elok, kita bergaduh pula sesama kita, esok jadi seperti kaum Sabak itu. Setelah diberi dengan pelbagai nikmat. Dan ingatlah, nikmat terbesar yang Allah beri bagi sebuah negara adalah perpaduan. Perpaduan ni nikmat. Tapi kalau kita bercukar siang malam, bergaduh, hilang keberkatan. Ditarik keberkatan itu tadi. Berbanggalah dengan negeri kita. Kita orang negeri Pahang bukan kita taksub. Tidak. Negeri kita ni negeri yang paling lawa lah Allah Ta'ala bagi. Ada kelemahan tapi tak boleh lawan. Negeri yang besar. Kita negeri Pahang ni keluasan kita 35,965 km persegi. Kita ada sungai terpanjang Tuhan bagi 475 km. Kita ada pantai terpanjang berhadapan Laut Cina Selatan 246 km. Kita ada banjaran gunung tertinggi di semenanjung Malaysia. Kita ada sumber hutan yang luas. Ini semua nikmat Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau tak dijaga, standby. Tuhan akan tarik balik satu sekali nikmat itu satu persatu. Wallahualam. Terima kasih Datuk. Barakallahu fiik. Bau nak minum air tadi Datuk. Sila. Baik. Saya tertarik dengan Datuk katakan tadi tentang bandaraya Kuantan. Dan kita makruf, saya ada nampak tadi signboard ada tulis Kuantan Bandaraya Lestari. Dan kita makruf, Bandaraya Lestari ini ialah meningkatkan kualiti hidup bandar yang merangkumi komponen ekologi, budaya, politik, institusi, sosial dan ekonomi tanpa membebankan generasi akan datang. Saya lihat juga Datuk, Kuantan ni betul. Bila Datuk kata istimewanya Kuantan ni, dia ada aura tersendiri. Saya rasa sendiri pun kalau kami yang duduk di Kuala Lumpur dan sebagainya, kalau nak pergi berjalan lah, melancong kan, Kuantan tu antara tempat pilihan. Bila tadi saya ada bincang juga dengan ada ahli majlis tadi mengatakan, purata kehadiran rakyat Malaysia ni di Kuantan tu setiap tahun memang banyak, betul? Jadi dia ada aura tersendiri. Macam Datuk katakan tadi juga, seperti Teluk Cempedak. Walau bagaimanapun,
itu satu benda yang destinasi yang sangat menarik. Macam kita kata Teluk Cempedak tu cuma tak adalah jual cempedak dah tu Tak ada. kan. Jadi maksudnya satu aura yang sangat istimewa. Dan kalau kita tengok sendiri, contoh kalau aura pun, saya tengok macam Datuk tadi. Ramai yang tadi minta bagi tahu saya, sampaikan salam pada Datuk, kemudian menggambarkan Datuk. Dan bila kita tengok sebenarnya dia nak tengok FB Live untuk Datuk je, dia bukan nak tengok saya. Baik, Saya jangan. sebagai belakang saja. Itu aura tersendiri yang Allah bagi. Dikatakan sebagai gifted. Jadi Datuk, kalau kita tengok daripada sudut peranan antara masyarakat dan juga Majlis Bandaraya Kuantan itu sendiri, apa peranan untuk kita nak merealisasikan sungguh-sungguh Bandaraya Lestari ni, Datuk? Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Lestari ni kita kena faham. Lestari, dia ada beza. Lestari, melestarikan, pelestarian, kelestarian. Dia beza-beza. Lestari maknanya benda kekal. Tidak berubah-ubah. Melestarikan, mengekalkan. Ataupun kita menetapkan. Pelestarian, pelindungan daripada kemusnahan. Kalau kelestarian, keadaan yang tidak berubah. Sebab itu kosakata lestari ini, dia kata serapan daripada Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggeris, dia setara dengan maksud everlasting. Ataupun bahasa orang sekarang, dia panggil sustainable. Bahasa Melayu baru jumpa, mampan. Sekarang baru jumpa. Jadi perkataan lestari ini sekarang dah semakin popular. Walaupun dulu dia lebih menjurus kepada bidang alam sekitar, pembangunan. Tapi sekarang dah ada pula orang guna terma baru, pengurusan lestari. Ada juga. Pengurusan lestari ini, dia lebih kepada pentadbiran yang bermutu tinggi. Ada konsep kualiti, dikekalkan dia punya tahap-tahap pengurusan yang baik dari segi tidak berubah dan sebagainya lagi. Dah banyak, lestari ni dah banyak kegunaan dia. Cuma dalam konteks Bandaraya Kuantan ni saya melihat, kita kena mengakui bahawa perbandaran yang pesat, dia akan menimbulkan banyak isu. Ini tak ada orang boleh nafi. Saya Tuan Mengusi, saya duduk Kuantan daripada tahun 70-an. Daripada duduk air putihnya, duduk sampai ke Batu Empat, Taman Sepakat. Rata habis dah Kuantan ni duduk. Daripada Kuantan ni dua hala jadi satu hala. Daripada hutan dah jadi kedai. Kita menengok perkembangan Kuantan. Daripada pasar duduk atas sungai sampai pasar duduk atas darat. Kita menengok perkembangan. Daripada roundabout menjadi traffic light. Dulu roundabout saja Kuantan, semua roundabout. Kita melihat perkembangan demi perkembangan. Perbendaran yang pesat mesti menimbulkan isu. Pertama, masalah kesesakan lalu lintas. Yang kedua, isu pengangkutan awam. Yang ketiga, isu kemiskinan bandar. Yang keempat, isu kekurangan kemudahan dan juga infrastruktur. Yang kelima, isu penggunaan sumber tenaga. Yang keenam, isu urus takbir bandar. Dan banyak isu-isu yang lain. Maka disebabkan isu-isu perbandaran semakin kompleks, rakan-rakan kita town planner, perancang bandar sekarang terpaksa melihat kepada pendekatan baru dalam nak membangunkan bandar sekarang. Mereka terpaksa fikir ikhtiar cara baru. Maka lahirlah macam-macam konsep, antaranya konsep bandar pintar. Ada dipanggil pembangunan berorientasikan transit ataupun TOD, Transit Oriented Development. Ada pula bandar rendah karbon, low carbon cities. Tahniah kepada Majlis Bandaraya Kuantan yang telah dapat pengiktirafan sebagai low carbon city ini. Tahniah diucapkan. Yang keempat, bandaraya berdaya tahan risiko, disaster resilient cities. Ada pula konsep kejiranan hijau. Ada pula konsep bandar selamat. Ada pula konsep bandar padat. Dan macam-macam lagi. Tapi semuanya ini takkan menjadi erti kalau peranannya hanya dijalankan oleh Majlis Bandaraya Kuantan. Kita semua warga Bandaraya Kuantan ini mesti sayang kepada bandar kita ini. Di sinilah kita dilahirkan, kita besar di sini, cari rezeki di sini, kita temu jodoh di sini, kita berkeluarga di sini, dan mungkin kita mati juga di sini. Maka mari kita menyumbang. Apa bentuk sumbangan kita? Pernah dulu keluar satu berita, tapi ini berlaku dekat kawasan Hulu Selangor. Pihak berkuasa terpaksa seal
kawasan peranginan perkelahan di Hulu Selangor, laluan dekat Temple Park pun pihak pengurusan terpaksa buat sekatan, tak bagi orang masuk dah berkelah. Apa sebab? Ketika itu, pengunjung datang bawa makanan tapau, bawa dalam polisterin dan bagai-bagai. Habis makan, dia tinggal setinggai-tinggainya sepanjang tepi sungai itu. Akhirnya jadilah pencemaran, kecil tikus dan sebagainya lagi. Sebab itu yang ini, kita kena ambil kesedaran. Lestari celah mana kalau tak ada perangai tak berubah. Sebab itu kalau kita tengok di Eropah, Rhineland di Germany, kalau kita tengok Rhineland Germany, macam mana kita tengok dia punya sungai begitu bersih. Padahal Jerman itu adalah industrial country. Dia adalah bandar negara industri. Tuan-tuan tengok sungai-sungai di negara Eropah. Pergi ke Australia, pergi ke New Zealand. Semuanya bersih dan juga terjaga. Walaupun sungai di Eropah ada satu sungai nama Sungai Danube. Second longest river in Europe. Sungai itu dia menempuh 23 bandar dan 10 negara. Sungai itu tempuh Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova dan Ukraine. Tapi kalau tuan-tuan tengok sungainya bersih, tak ada sampah terapung pun. Macam mana boleh jadi begitu? Kalau sungai itu duduk dalam bandar kita saja, kita jaga munasabah. Tempuh berapa negara? Tapi Alhamdulillah, Sungai Kuantan sekarang lawa sangat. Tahniahlah kepada Majlis Melaria Kuantan. Yang tak kerti bahasa ada lagi. Yang campur-campur tu ada lagi. Dia habis rokok, dia jentik. Nampak pula jauh. Ingat bunga api, rupa campur rokok. Ada lagi lah. Apa yang membezakan orang Eropah dengan orang kita? Yang membezakan adalah education. Pendidikan. Ya, education lah. Ataupun pelajaran civic lah. Yang kita nak terapkan sangat kepada anak-anak kita. Jaga alam sekitar. Kebersihan. Masyarakat dan sebagainya. Dan bagi kita orang Islam. Tak sepatutnya benda ini kita tak jadi juara. Sebab antara tanggungjawab khalifah di muka bumi ini adalah mesti mengimarahkan bumi ini. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Aku yang jadikan kamu daripada bahan di bumi dan hendaklah kamu memakmurkan bumi ini dan minta ampunlah kepada Allah. Surah Hud, sebahagian surah Hud ayat yang ke-61. Sebab itu antara tanggungjawab kita di muka bumi ini, jagalah alam kita. Kita antara sumbangan, saya ingat kita sebagai warga Kuantan, mari kita budayakan kita semula. Majlis Melaria Kuantan saya dipahamkan dia target nak kurangkan 50% daripada sisa pepejal dan kadar kita semula dia nak naikkan 70%. Kalau kita kaji dalam Quran, Allah suruh kita makmurkan dunia ini, bukan hancurkan. Antara cara kita makmurkan adalah dengan kita bantu dalam proses kita semula. Kampung Melayu di Indrapura, mekar indah si bunga rumput. Kita semula agenda negara. Mengapa payah kita nak sahut? Purata rakyat Malaysia sekarang menghasilkan 37,000 tan sampah sehari. Maknanya 13.5 juta tan setahun. Sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang Airbus A380. Sampah yang dihasilkan oleh kita. Kalau di bandar sekarang ini menghasilkan 1.5 kilogram sehari. Kalau tidak dikutip oleh rakan-rakan kita yang menguruskan sisa pepejal, boleh penuhi setiap penjuru KLCC. Beratan sisa pepejal yang dihasilkan kebanyakan daripada tempat-tempat di negara kita ini cecah ratus ribu tan setahun. Di Shah Alam, MBSA uruskan 480 tan sehari. Di Johor Bahru, Majlis Melaria Johor Bahru uruskan 1,800 tan sehari. Maknanya sampah sekarang dah jadi satu masalah. Sampah dah jadi satu masalah. Belum sampah masyarakat lagi. Oh itu lagi pening lagi kita nak uruskan. Sekarang ni sampah di mana-mana tuan-tuan. Di mana-mana ada sampah.
Dan kita sebagai manusia tak boleh lari dah sekarang daripada sampah. Bayangkanlah. Majlis kita ni berapa banyak akan jadi sampah. Tak payah cerita luar dewan, majlis kita. Kertas jadi sampah. Ni, jadi sampah. Botol lepas habis, jadi sampah. Amda lagi. Segalanya yang ada dalam majlis kita ni, bakal bakul sampahkan. Nota kita jadi sampah. Botol minuman jadi sampah. Bagi tuan-tuan yang berpeluh daripada tadi, pun jadi sampah peluh itu. Orang yang malas baca Quran, mati esok, jadi sampah juga dalam tanah. Maka soal sampah adalah soal yang sangat rumit. Justru solusinya adalah, mari kita sederhanakan kerumitan itu. Cara nak menyederhanakan kerumitan itu adalah, kita sederhanakan jumlah sampah. Itulah sumbangan kita untuk kelestarian bandaraya yang kita cintai ini. Caranya macam mana? Nombor 1, benteraslah sifat membazir. Takkan orang Islam tak tahu membazir itu haram. Kita tahu membazir ni dalam Quran, kalimat asrafa ada 23 kalimat dalam 21 ayat. Allah hingga mengumpamakan orang yang suka membazir ni adik-beradik setan. Orang tak semayam pun Tuhan tak panggil adik-beradik setan. Orang berzina pun tak dipanggil adik-beradik setan. Tapi orang membazir, innal mumadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang yang boros itu, membazir itu adalah adik-beradik setan. Jelas. Surah Al-Isra ayat 27. Pihak pemerintah tahun lalu, kalau tak salah saya, membelanjakan hampir 2.2 bilion untuk menampung kos perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan juga pembersihan awam. Kalaulah kita boleh 22% saja daripada sampah kita, kita boleh jimat 88 juta setahun. Turun ke ladang memetik kacang, hendak dibuat masak lemak. Segala urusan kalau dirancang, sikap membazir pasti terelak. Kita cinta Nabi, tapi tak ikut sunnah Nabi. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad mesti jadikan teladan. Nabi kita adalah orang yang sangat menjaga dari segi kitar balik banyak perkara. Sebagai contoh, kata Hisham bin Urwah radhiyallahu an. Di cerita ayah dia pernah tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Maka Rasulullah ya'mal fi baitih?" Wahai ummul mukminin, baginda Nabi kalau di rumah dia buat apa? Zikir ke apa ke? Apa jawab Aisyah? Kana yakhitu saubahu wa yakhdifu na'lahu. Nabi kalau dia ada masa lapang, dia akan jahit pakaiannya yang koyak dan dia akan tampal mana kasut-kasutnya yang dah koyak. Ini gambaran sifat orang yang sentiasa guna balik barang yang masih boleh dipakai. Sebab itulah Nabi ni kehidupan baginda menyumbang ke arah sifar sampah. Kehidupan Nabi. Hampir sifar sampah. Tak ada sampah. Contoh kita tengok Nabi kalau makan. Nabi kalau makan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi salasi asabi'a wa yal'aku yadahu qabla yamsahaha. Nabi kalau makan, dia makan dengan 3 jari saja. Kemudian dia akan lepas makan, dia akan mengucup tangannya itu sebelum membasuhnya. Ertinya Nabi makan licin. Ertinya juga Nabi ni makan sikit. Makan pakai 3 jari saja. Jadi bagaimana awak nak kata awak cinta sunnah? Bak makan saja awak dah tak ikut sunnah. Nabi makan sikit, awak sikit-sikit makan. Sunnah apanya? Bila Nabi makan sikit, maka sisanya pun sikit. Kita di Malaysia tiap hari hasilkan 15,000 tan makanan dan juga sisa dapur. 15,000 tan ni tuan-tuan boleh memenuhi 7,5 padang bola dan kita boleh beri makan 7.5 juta orang sehari. Sebab tu dianggarkan jumlah sisa pepejal yang akan dijanakan oleh rakyat Malaysia sebanyak 36,000 tan sehari dan 45% daripadanya adalah sisa makanan. Sunnah Nabi apa? Makan ada balance. Nabi tak ada balance. Bayangkan di Kuala Lumpur saja 3,000 tan metrik sehari adalah sisa makanan. Di Pulau Pinang, kajian daripada Persatuan Pengguna, 355 tan metrik sehari adalah sisa makanan.
Pening syurga makanan lah. Kita tak dapat nafikan. Nasi kandak, pasembok, lasa penancar, kereta tu dia sur. Kita tak pelik. Daripada 3,000 tan sisa pepejar, 10 hingga 15% adalah makanan yang dibazirkan. Dan ada pula dia buat kajian, makanan yang telah tamat tempoh. Dan memalukan kita orang Islam, bila Ramadan, sisa makanan naik pula 55%. Dah lah awak bulan puasa, patutnya lagi kurang makan. Kau banyak pula sampah. Setiap hari di bulan Ramadan, tapak 40% sampah, di 8 buah negeri di Malaysia, uruskan 15,000 tan sampah. Di mana cinta Nabi? Di mana awak ikut Al-Quran Sunnahnya? Kalau itu pun kita tak dapat nak sama-sama bantu. Sebab itu tuan-tuan, budaya kita semula negara kita sangat rendah. Sekitar 12.8%. Negara-negara maju dah 40%. Dulu Kuantan dia buat sistem pengasingan sistem pepejar ni dia buat asing. Ada hak kita semula, ada hak barang dapur, dia buatlah tong yang beza. Kagak, tak ada tu dah. Rangga semua je, bubuh pasir hitam belaka dah, tak ada dah. Payah. Orang kita tak educate. Dulu ada, kalau kita pergi Korea, baru tahu langit tinggi rendah. Tong ada macam-macam besen. Ada tong hak sisa dapur saja. Ada hak tong kita semula saja. Dan sana, luar negara, nak mencari tong sampah, satu jihad lah. Dia orang tak sediakan tong sampah. Sebab dia nak didik masyarakat, jangan hidup ni penuh dengan sampah. Supaya sampah tu awak kita balik. Ada, dia siap bagi duit lah. Ini panjang pula cerita. Pora lain tahun lah kita tambah pula. Tapi ini yang saya sebutkan peranan kita sebagai warga Bandaraya Kuantan. Tuan-tuan, kita semula ni kena buat. Walaupun sekarang ni kita semula dia dah old school lah. Sekarang ni orang dah tak recycle dah. Orang sampai peringkat benda tu boleh jana pendapatan pula daripada recycle itu. Tapi kalau kita nak buang sampah tanpa recycle, memang memakan masa benda tu habis. Saya ambil contoh. Tisu tandas, kalau nak dilupuskan, 2 hingga 4 minggu baru hancur. Tisu tandas. Beg kertas, sebulan. Baru hancur. Surat khabar, setengah bulan. Baru hancur kalau kita buang. Kertas cardboard 2 bulan. Sarung tangan kain, 3 bulan. Papan plywood, 1 hingga 3 tahun baru hancur. Stokin bulu, kita buang. 1 sampai 5 tahun baru hancur. Kotak minuman, 1 kotak minuman 5 tahun baru boleh hancur. Apa lagi? Puntung rokok yang tuan-tuan campur luar tingkap. Nampak mudah saja campur. Tapi puntung rokok nak hancur 10 hingga 12 tahun. Kasut kulit kita buang 25 sampai 40 tahun. Bekas tin kalau buang 50 tahun. Kasut buk getah kalau buang 50 hingga 80 tahun baru hancur. Bekas simpanan plastik, Tupperware dan macam-macam 50 sampai 80 tahun. Tin minuman aluminium 200 sampai 500 tahun. Botol plastik 450 tahun. Lampin pakai buah anak cucu kita 550 tahun. Beg plastik 200 sampai 1000 tahun. Lepas tu sekarang tak ada lah orang pakai beg plastik. Dah menjadi satu kesalahan pula setengah tempat. Kalau buang kaca, anggaran 1 hingga 2 juta tahun baru hancur. Maka macam mana kita nak bantu? Kita Islam, beriman. Tapi kita malu dengan kawan-kawan kita di Eropah yang tidak semayang bam pun serupa kita, tak faham Quran pun. Tapi sungai mereka bersih, sampah mereka. Kita malulah bila bandingkan dengan tempat kita. Jadi ini kalau ditanya, peranan siapa? Peranan kita semua. Tak dapat nak dipikul oleh Majlis Bandaraya. Saya tak mampu dia. Wallahualam. Terima kasih pada Datuk. Padat dan jitu Datuk. Menceritakan tentang sampah saja Datuk. Oh, tafsiran itu saja sangat luas. Sebab itu peranan kita perlu di antara masyarakat dan juga majlis perlu bergabung Datuk untuk kita nak melestarikan bandaraya kita. Macam mana Datuk cerita tadi, betapa detailnya tentang untuk kita nak merealisasikan bandaraya dalam keadaan yang mampan. Begitu juga kalau kita tengok sebagai contoh Datuk Quran itu sendiri. Kalau kita lihat yang kita ma'ruf, kita faham 30 juzuk, betul? Tapi kalau kita selidik, kalau kita kaji dengan surahnya ada 114 surah. Satu surah yang tidak boleh kita baca Fatihah. Detailkan lagi. Ada 6,236 ayat. Kita detailkan lagi. Ada 77,437 kalimah
Dan kalau kita dihitung untuk huruf tu pula mempunyai 323,671 huruf yang ada dalam Quran. Jadi hidup ni perlu ada penelitian, teliti untuk kita jadi orang yang terbaik. Seterusnya kita dapat bandaraya yang hebat. Baik Datuk, kita dah jelaskan tentang masyarakat madani, kita dah huraikan tentang bandaraya lestari, kita dah terjemahkan ayat Quran yang Datuk huraikan tadi. Dan kalau kita tengok, akhirnya Datuk, last but not least, kata orang Kuantan, boleh Datuk simpulkan apa rangkuman yang telah kita bincangkan pada hari ini? Silakan Datuk. Muslimin muslimat sekalian, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan puan-puan pada malam ini, ayuh kita cintalah kepada alam kita ini. Bandaraya Kuantan ni khususnya, tapi negara kita secara umumnya. Cintailah apa yang Allah kurniakan, kehijauan yang ada ini. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah kurniakan tanah air kita ini gunung, hutan, sungai, bukit, flora, fauna. Dan dalam dunia kita duduk ranking yang tinggi. Kita dalam dunia di tangga ke-12 dalam mega biodiversity dunia dengan memiliki spesies flora dan fauna yang pelbagai. Kita ada 15,000 spesies tumbuhan, kita ada 306 spesies mamalia, 242 spesies amfibia, 567 spesies reptilia, 449 spesies ikan sungai, 500 spesies ikan laut dan lebih daripada 150,000 spesies invertebrata. Ini semua nikmat Tuhan tak bagi kepada seluruh dunia. Berdasarkan kajian oleh Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, kita sekarang ini memiliki hutan antara yang terbaik di dunia. Sebab itu berdasarkan kepada kajian-kajian yang pernah dibuat, disebabkan Allah bagi nikmat hutan, keindahan flora dan fauna ini, tapi disebabkan bila kita tak jaga, maka kita telah derhaka kepada yang mengamanahkan kita jaga bumi ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah amanahkan kita untuk jaga. Sebab bandar kita, bumi ini, negara kita, negeri ini bukan hanya dihuni oleh kita saja. Ada makhluk-makhluk lain yang kita tak nampak. Makhluk-makhluk Allah yang kita selama ni tak ambil tahu. Maka kita kena meletakkan ekosistem semula jadi kita pada tempatnya kembali. Kita duka cita berdasarkan senarai merah International Union for Conservation of Nature, negara kita sekarang ini asalnya adalah rumah perlindungan kepada 1,141 spesies terancam, termasuk tumbuhan dan juga haiwan. Tetapi disebabkan kita tak cakna, jumlah tu makin menurun. Sebab itu dalam Islam, kita diajar bahawa selain daripada manusia dan jin yang menyembah Allah, jangan lupa ada makhluk-makhluk lain seperti tumbuh-tumbuhan. Yang mana mereka ni juga sebahagian daripada makhluk Allah yang bertasbih, memuji kepada Allah. Dan ini kita tidak cakna. Dulu bila kita sebut pokok-pokok ni semua berzikir, orang gelak je. Kata awak ni cara orang kampung suka batu nisan ganti dengan batu sungai, mana ada zikir-zikir. Orang main ke kita. Rupanya pokok dan tumbuh-tumbuhan ni mereka ni rupanya bercakap. Dan ini pernah dibuktikan dalam satu kajian dalam Journal of Plant Molecular Biologists. Ada satu kajian oleh Profesor Dr. William Brown. Dia kaji 3 tahun. Dia guna satu alat dia panggil oskiloskop. Dia mendapati bahawa tumbuh-tumbuhan ni dia ada mengeluarkan suara hala. Tapi dia tak tahu apa suara itu. Dalam data dia ada gema. Ada getaran. Tapi dia tak tahu apa bahasa yang diucapkan oleh pokok. Rupa sesama pokok ni bercakap. Kita selalu dengar kucing yang bercakap sama kucing. Miau, miau. Kita dengar dia kelahi apa semua. Rupanya pokok ni bercakap. Jadi dibentangkan dapatan dia dalam satu seminar. Dia kata, saya jumpa guna alat ni, pokok bercakap. Tapi saya tak tahu bahasanya apa. Tiba ada satu orang saintis Muslim India. Dia mengatakan, kami orang Islam maklum perkara ini. Sebab ini ada disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 44. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Walakin la tafqahuna tasbihahum.
Innahu kana haliman ghafura. Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dia bertasbih kepada Allah, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Ketika disampaikan ayat ni kepada Profesor William, yang ketika itu sedang menyampaikan dapatannya di University of Carnegie, dia mengatakan, saya kaji bertahun-tahun, tapi saya tak faham. Baru hari ni saya dapat tahu punya Islam dah lama beritahu pokok-pokok ni semua adalah makhluk yang juga bercakap sesama mereka. Maka dalam majlis itu juga dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pokok semua ni makhluk Allah. Gamuk kita kerat, buang dan sebagainya. Tak sepatutnya. Dah ingat tuan-tuan, Bandaraya Kuantan ni banyak pokok-pokok besar. Jangan tebang suka-suka hati. Tuan tanahnya ada di sini. Kena dapat kebenaran, nak main kerat-kerat tentu arah pun. Itu semua adalah makhluk Allah. Maka marilah kita jaga kelestarian bandaraya kita ini. Saya mencadangkan kalau dapatlah kita buat satu yang dipanggil sebagai deforestasi. Deforestasi ini orang menghancurkan pokok, tapi kita tanam kembali pokok. Untuk kita nak membanyakkan lagi pokok-pokok supaya dapat menjadi perlindungan kepada makhluk-makhluk yang lain daripada kita. Burung-burung yang berterbangan, apa semua, mereka perlukan tempat, nak makan, nak berehat, nak bertenggek. Kita khawatir esok mereka ni tak ada tempat dah nak duduk dan sebagainya lagi. Maka marilah, ni sumbangan kita demi kelestarian Bandaraya Kuantan ini yang sangat kita kasihi. Kita berdoa supaya pihak Majlis Bandaraya dapat terus berbakti kepada kita warga Bandaraya Kuantan ini. Dan kami mengharapkan supaya beberapa kelemahan yang ada di Bandaraya Kuantan ini, seperti jalan berlubang, kerosok dan sebagainya, banyak sangat pergi buta, mengelak tak daya juga. Jadi dapatlah disiapkan segera. Saya kalau nak ikut buat tuntutan rugi, sebulan 3 kali ganti tayar. Saya naik motor masa masjid negeri, pecah semua tayar. Bahal ke jalan depan share, gedeguk-gedeguk, pecah tayar. Ikut nak hantar je keliling kan, tapi pengorbanan kita, pengorbanan lah sementara untuk menantikan benda tu siap. Tapi nanti bila bandar kita dah cantik, marilah kita kekalkan kecantikan itu, jaga alam sekitar, jangan lupakan makhluk-makhluk Allah yang juga menumpang dalam bandar kita ini. Kita jaga mereka, mereka jaga kita insya-Allah. Sekadar itu, selamat ulang tahun yang kedua Majlis Bandaraya Kuantan. Dirgahayu, moga terus dapat berbakti kepada agama, bangsa dan tanah air. Wallahu a'lam.